Hadis 12. Sayyidatina Asma radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruslah menginfakkan hartamu, janganlah kamu berkira-kira. Jika kamu berkira-kira, maka Allah SWT pun akan berkira-kira dalam memberi kepadamu. Jangan kamu simpan. Jika kamu simpan, maka Allah SWT juga akan simpan, tidak memberi kepadamu. Infakkanlah sebanyak mana yang kamu mampu. Mishkat muttafaqun alaih. Sebelum Sayyidatina Asma radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruslah menginfakkan hartamu, janganlah kamu berkira-kira. Jika kamu berkira-kira, maka Allah SWT pun akan berkira-kira dalam memberi kepadamu. Jangan kamu simpan. Jika kamu simpan, maka Allah SWT juga akan simpan, tidak memberi kepadamu. Infakkanlah sebanyak mana yang kamu mampu. Jangan. Sayyidatina Asma radhiyallahu ini ialah kakak pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah memberi galakan untuk menambahkan infak dengan beberapa cara. Pertama-tama sekali, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan secara jelas untuk bersungguh-sungguh menginfakkan harta. Namun sudah jelas kepada kita bahawa infak yang disukai ialah yang bertepatan dengan tuntutan syarak yang suci yang disalurkan kepada perkara-perkara yang diredai Allah SWT. Menginfakkan sesuatu bertentangan dengan syariat tidak mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan bala. Sebab itu baginda SAW telah melarang daripada berkira-kira dalam menginfakkan harta, yang merupakan penekanan terhadap arahan sebelumnya. Para ulama menerangkan dua maksud daripada kenyataan itu. Pertama, berkira-kira bermaksud kamu asyik menghitung wang kemudian wang itu disimpan. Maksudnya ialah jika kamu hitung-hitungkan dan kamu simpan, maka pemberian Allah SWT kepada kamu pun akan dikurangkan. Sebagaimana kamu lakukan kepada orang lain, demikianlah akan diperlakukan kepada kamu. Maksud kedua ialah jangan berhitung dalam beri kepada fakir dan miskin, agar kamu akan mendapat balasan dan pahala daripada Allah SWT pun tanpa hisap. Selepas itu sekali lagi perbincangan yang sama diberi penekanan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menyimpan harta kamu. Jika kamu tidak menginfakkan harta kamu di jalan Allah SWT, sebaliknya menyimpannya dalam milikmu, maka Allah SWT juga akan menahan penambahan kurniaan, ihsan dan pemberiannya kepada kamu. Selepas itu untuk memberi penekanan yang lebih lagi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, infakkanlah sebanyak mana yang kamu mampu. Yang ini jangan hiraukan jumlah yang banyak atau sedikit. Jangan kamu beranggapan jumlah yang segini banyak adalah tidak sesuai. Dan jangan juga kamu merasakan benda yang sebegini sedikit tidak patut saya berikan. Jangan lepaskan peluang untuk menginfakkan apa-apa saja yang ada dalam kemampuan kamu. Dalam banyak hadis yang lain ada kenyataan, peliharalah dan selamatkan diri kamu daripada api neraka dengan bersedekah, walaupun dengan hanya separuh tamar, kerana ia juga asbab keselamatan daripada api neraka. Dan sebuah lagi hadis riwayat Bukhari, Sayyidatina Asma radhiyallahu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, pada masa ini tiada apa-apa di sisi saya kecuali apa-apa yang telah diberi oleh suami saya, yakni Sayyidina Zubair radhiyallahu. Apakah boleh saya bersedekah dengan benda-benda ini? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekahkanlah dan janganlah kamu simpan dalam periuk kamu. Jika kamu lakukan demikian, maka Allah SWT pun akan menyimpan pemberiannya daripada kamu. Jika kenyataan dalam hadis ini, apa-apa yang diberikan oleh Sayyidina Zubair radhiyallahu ialah apa-apa yang diberi sebagai milik kepada Sayyidatina Asma radhiyallahu, maka sememangnya benda-benda itu menjadi kepunyaan Sayyidatina Asma radhiyallahu. Beliau boleh belanjakan sebagaimana yang beliau kehendaki. Jika kenyataan ini bermaksud pemberian untuk belanja harian rumah tangga, maka di sini membawa maksud Rasulullah SAW telah dapat menganggarkan tabiat Sayyidina Zubair radhiyallahu bahawa beliau tidak akan marah dengan sedekah sedemikian. Mungkin juga alasannya ialah baginda SAW telah memberi galakan
dan penekanan untuk bersedekah kepada Sayyidina Zubair radhiyallahu sendiri. Para sahabat radhiyallahu adalah mereka yang sanggup menggadai hati dan nyawa mereka dalam menunaikan galakan dan takrib Nabi SAW. Sekiranya ada siapa daripada kalangan mereka yang mendapat takrib yang khusus secara peribadi daripada Nabi SAW, maka penghargaan mereka tidak perlu ditanya lagi. Bukan beratus bahkan beribu kisah demikian adalah buktinya. Imam Suyuti rahmatullahi telah menukilkan sebuah kisah daripada Sayyidina Zubair radhiyallahu sendiri dalam kitab Durrul Mansur mengenai takrib Nabi SAW pada beliau untuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Dia berkata, pada suatu ketika saya telah pergi berjumpa Nabi SAW dan saya telah duduk di hadapan baginda SAW. Baginda SAW telah menarik bahagian belakang serban saya untuk menarik perhatian dan memberi penekanan sambil bersabda, "Wahai Zubair, aku adalah utusan Allah SWT kepada kamu secara khususnya dan kepada semua manusia secara umumnya. Yang ini aku sampaikan perkara ini pada kamu secara khusus daripada Allah SWT. Adakah kamu tahu apakah yang difirmankan oleh Allah SWT?" Saya menjawab, "Allah SWT dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda SAW bersabda, "Apabila Allah SWT bersemayam atas arasnya, maka dia telah memandang dengan pandangan rahmatnya kepada seluruh makhluk, lalu berfirman, Wahai hamba-hambaku, kamu ialah ciptaanku dan aku ialah Rabbmu. Rezeki kamu ada dalam genggamanku. Kamu janganlah menyusahkan diri terhadap perkara yang ada dalam tanggungjawabku. Mintalah rezeki kamu daripadaku." Supaya itu baginda SAW sabda lagi, "Hendakkah kamu aku memberitahu apakah lagi yang dikatakan oleh Tuhanmu?" Allah SWT berkata, "Wahai hambaku, kamu infakkan ke atas orang lain, maka aku akan kurniakan infak kepada kamu. Kamu pemudahkan ke atas orang lain, saya aku pemudahkan ke atas kamu. Kamu jangan sempitkan infak ke atas orang lain, maka aku tidak akan menyempitkan ke atas kamu. Jangan kamu berjimat-jimat lalu tidak memberi kepada orang lain agar aku juga tidak berjimat-jimat dalam memberi kepada kamu. Jangan kamu mengumpul dalam khazanahmu dengan tidak memberi kepada orang lain agar aku juga tidak menahan daripada memberi kepadamu. Pintu rezeki yang berada di atas langit yang ketujuh telah terbuka. Ia bersambung dengan aras. Ia tidak ditutup sama ada pada waktu siang atau waktu malam. Allah SWT menurunkan rezeki untuk setiap orang melalui pintu itu berkadar dengan niat seorang, berkadar dengan pemberiannya kepada orang, berkadar dengan sedekahnya, berkadar dengan perbelanjaannya. Siapa yang banyak infaknya, banyaklah rezeki yang diturunkan untuknya. Siapa yang kurang infaknya, maka dikurangkan kurniaan untuknya. Siapa yang menahan hartanya maka ditahankan juga untuknya. Wahai Zubair, hendaklah kamu makan dan berilah makan pada orang lain. Jangan kamu nyimpan, nanti akan disimpan juga daripada kamu. Jangan kamu menghitung-hitung dalam memberi, nanti dihitung juga kurniaan untuk kamu. Jangan kamu menyempitkan, nanti disempitkan juga kurniaan untuk kamu. Jangan kamu menyusahkan orang, nanti kamu juga akan disusahkan. Wahai Zubair, Allah SWT menyukai perbuatan menginfak harta dan tidak menyukai perbuatan menyimpan harta. Sifat pemurah lahir daripada yakin kepada Allah SWT, dan sifat bakhil lahir daripada ragu-ragu terhadap Allah SWT. Siapa yang menaruh keyakinan yang penuh terhadap Allah SWT, maka dia pasti tidak akan masuk neraka. Sementara siapa yang ragu-ragu, maka pasti dia tidak akan dapat masuk syurga. Wahai Zubair, Allah SWT menyertai sifat murah hati walaupun hanya dengan secebis tamar. Demikian juga Allah SWT menyertai keberanian walaupun hanya untuk membunuh ular dan kala. Wahai Zubair, Allah SWT menyertai sifat sabar dalam menghadapi gempa bumi dan bencana. Dan Allah SWT menyertai yakin yang berkesan ke seluruh badan.
ketika didorongi syahwat sehingga dapat mengawal syahwat itu. Allah SWT menyukai kebijaksanaan yang sempurna dalam menghadapi kesamaran dan kesangsian dalam agama. Dia menyukai sifat warak yang sebenar-benarnya dalam menghadapi perkara-perkara yang haram dan keji. Wahai Zubair, takzimlah saudara-saudaramu, muliakanlah orang-orang yang soleh, hormatilah orang-orang yang mulia, eratkanlah hubungan dengan jiran-jiran, janganlah bersama di jalanan dengan orang-orang yang suka melakukan maksiat. Siapa yang melakukan demikian, maka dia akan masuk ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini ialah nasihat Allah SWT untukku dan nasihatku untukmu. Bila Allah SWT beritahu ta'ala sampai ke Nabi Terima kasih atas